ketenangan. Sebab dia dah belajar daripada ujian-ujian yang datang dalam hidup dia. Orang dah biasa susah, kalau susah sikit tak ada apa-apa. Orang dah biasa senang, susah sikit pun susah sangat rasanya. Tu cerita dia. Ada makcik tu berniaga, teruk dia berniaga. Allah Akbar, pagi, petang, malam dia berniaga. Lauk, masak lauk dengan kuih-kuih, sedap betul. Makcik, saya tengok makcik, ya Allah Akbar, makcik seorang kuat lagi makcik ya. Anak-anak makcik tak tolong ke? Dia orang pun dah ada kehidupan dia masing-masing. Anak makcik seorang kat Kementerian Pertanian tu, seorang kat Kementerian Pertahanan, yang seorang tu dekat Kementerian Pengangkutan. Ya Allah, anak makcik dia berjaya dia orang jawatan apa? Dia sama macam makcik berniaga juga kat tempat-tempat macam tu. Macam tu kan. Jadi makna kata tak apalah, makna dia dah biasa. Kan, nampak tak kan? Jadi kita ni kita melihat bahawa setiap orang tu ada cara dia. Nampak? Ada hikmah. Nampak? Diuji dengan kena tinggal dekat boyfriend. Tanya orang perempuan, sakit kena tinggal dengan boyfriend. Dia lelaki dia biasa, kena tinggal girlfriend ni. Orang lelaki ni dia macam okay, nak buat macam mana? Bunga bukan sekuntum. Lelaki, we have to move on. Lelaki macam tu. Macam perempuan dia tak boleh. Dia macam sifat dia bila dah sayang sangat kat satu tu, bila dia marah tu kan, ingat tak perempuan? Ingat tak saat you orang kena tinggal? Ingat tak? Ingat ke tak? Kan memang dalam hidup tak pernah kena tinggal? Kan memang tak ada boyfriend seorang pun tak ada? Memang tak ada sampai sekarang kan? Bila kena tinggal, orang perempuan ni perangai dia apa? Dia gemar menyumpah. Matilah kau, bodoh lah kau, mati terbakar. Dia mati tersikit, matilah kau. Dia contoh, dia punya marah, mati terbakar kau lah. Saya ambil gambar dia, aku bakar kau, biar kau terbakar, mati kau terbakar, hangus. Dia punya marah lah. Punya marahnya, ya Allahu Akbar. Tapi hikmah dia paling besar, Tuhan temukan kita dengan suami yang jauh lebih baik daripada boyfriend kita. Nampak? Kan aku dah kata betul, katakan. Awal aku tak tanya betul ke tidak. Dan lepas tu kita dapat tahu pula kehidupan ex-boyfriend kita tidaklah sehebat dan sebaik yang disangka. Betul-betul kata. Percaya pada hikmah. Dan bila sabar, tu yang dia bila balik rumah kan, dia lipat kain, dia pandang suami, dia senyum seorang. Suami kena, kau faham? Tengok abang lah. Tiba-tiba pula. Tak adalah abang. Abang terima kasih tau. Ya. Saya tanya orang perempuan, bila kali terakhir sebut dekat suami, abang, makasih tau, beri saya sebagai setia abang. Pagi tadi, oh terbaik lah. Nampak dalam bohong kan? Kan? Tak, at least malam sebelum tidur tu cakap je, masih abang tau, jaga saya semua. Saya tak tahulah hidup saya kalau tak ada abang. Iya. Oh, saya dengan wife saya cakap, isteri syurga abang. Ya. Iya. Macam itulah. Jadi menghargai. Kan? Kemudian yang keempat, redha dengan apa yang berlaku. Kan? Sampai-sampai dapat kena duduk tempat duduk belakang. Redha. Belakang kan, tapi cakap tak apa, belakang balik orang tak perasan kan. Dia ambil hikmah dia kata redha. Beza redha dengan pasrah kita menerima dengan hati yang sakit, tapi redha menerima dengan hati yang ikhlas. Saya bagi contoh, tak ada niat apa-apa, ni contoh pasrah, tak apalah buat macam mana, dah suami akak pilih jalan macam ni, akak terima, walaupun nanti akak sakit, akak terima. Memang akak rasa mana ada orang perempuan boleh terima keadaan ni, akak terima. Itu pasrah. Redha, mungkin ni rezeki akak nak buat macam mana kan, so akak harap suami akak dan kami semua boleh bahagia dengan keadaan ini, dan semoga suami akak dapat menjalankan tugas dengan penuh adil, tanggungjawab, supaya kita boleh move on dengan kehidupan kita, berbahagia dunia akhirat. Ini harapan akak. Percayalah orang lelaki, yang contoh kedua tu tak akan berlaku. Okay? Contoh susah sikit lah.
Susah sikit lah kan, susah. Tapi boleh, tapi susah lah. Tapi tengok cara gelak orang perempuan sini, mana ada harapan lah. Sebab dia jadi boleh gelak-gelak, cerita contoh macam tu kan. Mana dia lagi hebat daripada redha. Dia bukan redha dah. I happy je. Okey. Yang penting ada 3 syarat. Pertama, adil. Kedua, bertanggungjawab. Dan ketiganya, bukan suami saya. Dia ada. Itu sebenarnya kan. Okay. Dan yang kelimanya yang kena ada dalam diri kita adalah ikhlas. Apa maksud ikhlas? Macam itulah. Ya. Bila tanya, bila koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Macam tu. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni dia pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Kan tu orang kita je bukan kan? Itu sebab kalau kita tengok zaman mak ayah kita dulu, ingat tak? Mak ayah kita dulu, bila ada orang datang tolong kenduri, tolong kan, kita cakap terima kasih. Terima kasih banyak lah kau tolong. Mengadalah kau tak ada apa pun, sikit aja ni, kau ni kena marah, terima kasih. Itu ikhlas sebenarnya. Macam hari ni kan, kita datang, kita duduk, ikhlaskan hati. Iaitu kita tak harapkan balasan. Kita kerja rajin-rajin, minta Tok Rashid nampak kerja aku. Mau naik macam ni. Dah macam main keyboard. Percayalah, kita akan kecewa. Sebab Tok Rashid ke bahagian HR ke, tak kisah siapa pun, mereka manusia. Mereka pun nak menilai. Dia dah cuba yang terbaik, tapi setakat tu je batasan dia. Dia bukannya malaikat boleh tengok seseorang dalam hati kau ada apa, kepala kau apa, otak kau pandai je ni. Pandai. Kebetulan hari tu nampak rajin, kebetulan jumpa kali kedua tu dia tolong kita pula. Itu penilaian dia terbatas. So kita akan kecewa. Tu sebabnya yang malaikat Jibril sebut kan, hiduplah seketika kamu sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah siapa saja suka hati kamu sampai masa kamu akan berpisah dengannya. Ketiga, perbuatlah suka hati kamu akan balas dengan atas apa juga yang kamu lakukan. Kemudian dia sambung lagi ayat dia, kemuliaan seorang manusia adalah bangunnya pada waktu malam untuk beribadah kepada Allah, dan keperkasaan seorang manusia, nampak ayat tu penting, keperkasaan seorang manusia adalah ketidakbergantungannya kepada manusia yang lain. So kalau kita bekerja berharap orang bagi, kita akan kecewa. Tapi harap apa? Harap Tuhan je lah bagi. Bagilah yang terbaik untuk aku. Bukan semua orang tu boleh duduk macam ni. Ada orang duduk sakit tak boleh bangun. Ada orang bangun tak boleh duduk. Ada seorang sepupu mak saya, dia nampak orang yang kemalangan, dia tolong, dia melintas, dia parking motosikal, dia melintas jalan tolong orang kemalangan, dia kena langgar. Sebelum sempat tolong orang tu, dia koma tak sedar 3 bulan. Lepas 3 bulan, tangan, kaki, luka semua sembuh, nampak normal macam biasa. Tapi Tuhan tarik satu nikmat dia. Apa dia? Iaitu lidah dia tak rasa apa. Lidah tak rasa apa. Pedas, masam, masin, manis, tak rasa. Kali pertama dia makan, dia buang pinggan tu, dia menangis, dia buang pinggan tu sebab dia rasa kecewa. Sebab dia makan tak rasa apa. Kita boleh masin lah, masam. Kita boleh buat reaksi macam tu. Dia tak rasa apa dah. Macam biawak kan telan, saya tak tahulah biawak tu rasa tak rasa. Tak pernah lah lidah dia terkeluar, tak pernah lah tanya kau rasa ke tak rasa, tak pernah tahu kan. Tapi kan dia macam telan aja. Kan main telan ni semua benda, tak apa rasa, tak tahu kan, macam ular kan, tak tahulah dia rasa ke tak rasa, tak pernah lah tanya kan. Tapi macam itulah kekecewaan. Tuhan tarik nikmat tu, kita nampak kecil je, tapi rupa-rupanya benda tu besar nilai dia. Macam hari ni dapat jumpa Samsul Rubat kan, pada setengah orang kita orang dah biasa jumpa dia, sepupu ai, dia kata lah, contohlah kan. Tapi kita sekali jumpa macam ni Han, besar sangat maknanya. Kan? Iyalah. Baru tahu Samsul Rubat tinggi kan. Macam tu tadi kan, bisik-bisik tadi. Tinggi. Kan. Iya, ada dalam TV nampak tua. Adalah macam-macam lah cakap kan. Jadi tu ikhlas tu penting. Jadi kerja, kalau tak nak kecewa, salah satu rahsia pekerja cemerlang, rahsia yang saya nak bongkarkan hari ni, salah satunya ikhlas tu. Bila kita kerja dengan ikhlas, kita harap Tuhan balas, kita tak ada masalah. Buat kerja baik-baik.
Kita yakin ada balasan untuk kita. Balasan ni apa? Tanyalah ada orang, alhamdulillah dah kahwin 30 tahun, anak sihat walafiat, tak ada penyakit-penyakit kronik, tak ada dalam keluarga. Boleh tengok TV sampai terlelap pukul 3-4 pagi, boleh jaga lagi pukul 6. Bukan semua orang boleh buat tu. Dia boleh tidur 2 jam macam tak ada apa-apa kerja. Dia nguap sikit, untuk malam tadi tidur lewat, tapi dia still boleh kerja. Ada kawan saya seorang masa belajar dekat universiti tu, Amir nama dia. Ada ke Amir ni? Tak ada. Dia boleh tidur 2 hari. Dia tidur kat bilik 2 hari. Ya Allah, berapa kelas dia tak pergi. Dan orang biasa kalau bangun tidur, pukul berapa dah? Dia tak. Dia bangun, hari apa dah? Dia lain soalan dia. Lain soalan dia. Tapi bila dia habis daripada degree, dia sambung buat, dia kerja dekat satu kolej swasta dekat Shah Alam. Kemudian dia sambung buat master, dia sambung buat doktor. Alhamdulillah hari ni dah bergelar doktor dah. Dia dah tak buat dah perangai tidur 2 hari tu, dah tak ada. Alhamdulillah dia dahsyat dah. Tengok gambar aku, biru mata hitam ku, dahsyat kat overseas je dia. Apa kata? Kita kena ubah diri kita. Jadi apa yang kena ada? Langkah untuk berjaya. Langkah untuk berjaya, kalau kita nak tengok, nak menjadi rahsia pekerja cemerlang ni, nombor 1, positif. Orang yang negatif takkan berjaya. Takkan berjaya. Contoh yang paling simple dia, jom pergi makan. Jom kita makan. Kali pertama, tak apalah, pergilah, ada kerja lah. Hari kedua, jom pergi makan. Ni kali lah. Jom pergi makan. Hari keempat, kelima, orang tak ajak lah. Apa ajak dia? Tak payah, kau tak payah ajak dia, memang ada kerja je. Lepas sebulan, 2 bulan tahu ayat, sekarang orang tak nak ajak aku pergi minum. Dan kau memang tak nak saja. Kan, itu cerita dia. Nampak tak? Kena positif. Orang yang menurut teori kajian dia buat, mereka yang boleh keluar daripada penjara Vietnam adalah mereka yang optimis. Tapi orang yang dah kena seksa dalam tu pun rasa sampai kesudahlah kita kat sini. Orang yang macam tu dia takkan keluar dari situ. Kan? Kita nak keluar, kita tengok Rambo tu, dia fikir macam mana. Memanglah movie, tapi pengajaran daripada cerita tu macam mana dia dah kena toreh, dia kena apa, dia fikir macam mana, dia pandang semua benda, apa benda aku boleh ambil ni, yang penting aku mesti keluar daripada sini. Positif. Kita dulu saya tengok muka pun tahu kau orang bukan orang KL. Tak sah lah. Tak kampung mana kau datang. Betul tak? Betul tak kita cakap aku mesti keluar dari kampung ni, aku nak buktikan aku akan berjaya. Betul tak? Tuan daripada mana? Kampung mana tuan? JB kat sebelah Singapura. Alamak. JB sebelah Singapura. Okey. Di Seremban sebelah kaki putui. Jangan. Memang bandar lah, bandar. No comment lah, no comment lah kan. I rest my case lah, habis lah kan. Nah, tapi siapa yang memang daripada kampung, dia rasa aku nak keluar dari kampung ni. Dan sekarang ni bila balik kampung, tapi kampung rumah kat mana? Sama. Memang dah tak ada pilihan lain lah. Memang JB juga. Johor Bahru, tak apalah kan. Kadang-kadang susah lah aku boleh contoh, tak ada ni. Puan belakang, Puan asal mana Puan? Ya, dia tudung hitam. Serendah. Suami? Saya nak confirm kan je sebenarnya. Ada saja. Nah, bila dekat daripada Serendah ni belah-belah Rawang mana kan. Okey, dia pergi kerja. Sekarang bila balik kampung, kerja mana? Apa jawapan dia? Dia tak sebut UMW kat Jalan Piramli. Dia tak cakap. Kan? Dia kata kerja mana? KL. Bila balik KL? Anak kerja kat KL. Mak ayah pun bangga cerita, anak aku kerja KL. Oh, syat. UMW tu, UMW yang Toyota tu, bawah tangan dia tu. Wah, apa? Wahal kerja entah jaga file aja ke apa, tak tahulah kan. Tak tahu lah, contoh lah. Tak, bukan cakap puan lah, orang lain. Tapi dia nak cerita kat di KL. Sebab kita nak keluar, kita nak proof pada orang lain kita ni siapa. So positif je. Apa kat career kita. Sebab tu saya ajar tadi, kena ada syukur tu. Simple je, paling simple. Siapa nama puan tadi? Yang baju hitam?
Mas Liza. Mas Liza pergi di departmen mana? Okey. Saya tak boleh nak ulang balik ayat tu. Jawatannya. Apprentice. Yalah tak jawatannya, jawatan. Takkan jawatan di Malaysia mesti ada pegawai apa ke, eksekutif ke apa ke, tak ada. Belum lagi lah. Okey, tak apa. Katalah saya tak boleh buat contoh, kena cik lain. Okey tuan. Tuan jawatan apa tuan? Saya pengurus bahagian balance scorecard. Betul lah. Pengurus bahagian balance scorecard apa? Okey, katalah siapa nama tuan ni? Tuan Jamil. Abang Jamil. Saya kenal sangat. Namanya Jamil bin Abu kan? Tak ada. Tak. Katalah Tuan Jamil kita, dia kata, ingat cukup lah kerja KL. Dah berapa belas tahun kerja sini? 5 tahun. Kata dah kerja 10-20 tahun ni, cukup lah, I nak rest. Dia letak je jawatan. Notis berapa lama? Sebulan? 2 bulan. Notis 2 bulan bahagian HR yang apprentice Mas Liza, dia naikkan iklan jawatan kosong untuk ni. Contoh lah, bila keluar jawatan kosong je, yang mintanya berapa ramai. Nak tunjukkan yang kita duduk sekarang ni, kita berhenti tinggalkan, ada orang lain nak jawatan kita. Itu yang saya ceritakan, yang saya cerita pada ceramah yang lepas. Saya pergi Indonesia, orang sambut saya, sambut Pak, selamat siang Pak, macam ni. Kat sini raja je dapat macam tu. Selamat siang Pak, silakan Pak. Disambut kita beria. Di mana tandasnya? Sini Pak, saya tunjukkan. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku. Betul. Driver dia, supir dia pakai baju batik Jawa tu, tunggu dalam kereta. Kita ajak, kan kita dah biasa budaya kita kalau makan, driver, dia turun makan. Tak apa Pak, aman Pak, dalam mobil aja. Dia tunggu dalam kereta. Dan dia tegak, dia stay, tak keluar, tak bawa kereta pergi mana, tunggu stay di situ. Lepas kita makan, kita masuk. Saya ceritakan dekat seorang warga Indonesia yang bekerja di Malaysia. Saya kata, di Indonesia dahsyat ya, dia sambut kita macam ni. Tahu tak apa ayat dia? Memang Pak, terpaksa begitu Pak, kerana bukan mudah untuk memiliki pekerjaan di Indonesia. Itu sebab bila dia ada kerja, dia buat betul-betul, dia deliver betul-betul. Itu maksud syukur saya kata tadi. Sebab kenapa kita kena pandang tu, sebab kerja kita ni mesti kita buat betul-betul. Sebab kalau kita tak buat betul-betul, ada orang boleh buat lagi baik daripada kita. Jangan risau. Contohlah macam, tak adalah orang lebih baik dengan dia. Siapa cakap? Contoh dulu penyanyi. Tak ada dah suara sesedap dia. Lepas tu ada penyanyi baru. Lepas tu nyanyi lagu, engkau bagai air yang jernih. Masa tu lagu macam tu kan? Lepas tu, betapa ku cinta padamu. Kita dengar lagu macam tu, mendayu. Sampai masa tu gagap lah. Ni dah aku ke lu. Ini ku nak cerita kakak. Gagap pula menyanyi. Kan? Bercakap boleh jadi lagu kan, senyumanmu bikin aku jadi lemah. Lepas tu bercakap lagi banyak boleh nyanyi. Nampak tak? Sebab pattern dia berubah. Rupanya ada yang lagi hebat lagi. Lepas tu ada yang baru lagi. Dulu ingat tak, kita susun kaset mega hit 7, mega hit 8 kan, all time love songs. Susun kaset punya sayang, tak bagi orang musik. Hari ni nak main kaset tu kat mana pun tak tahu. Dah tak ada player pun dah tak ada. Lepas tu CD, sayang CD, susun CD. CD pun dah tak pakai dah. Dulu CD pernah buat rantai leher. Kan? Bergema takbir di hari raya. Apa tu bayangan? Dia pakai CD untuk buat buah rantai lah. Zaman tu habis dah. Zaman tu habis. Tiba-tiba sekarang cocok aja dekat phone. Dengar lagu tiga lagu, yang lain tu dah hanyut dah, tak sedar.
Itu saya kata tadi, zaman berubah. Jadi itu sebabnya jangan kita rasa, oh akulah yang terbaik, akan ada lagi baik lagi. Itu sebab selagi mana boleh bagi yang terbaik, buat yang terbaik. Kedua, dalam bekerja nak cemerlang, mesti mula dengan matlamat. Tu saya kata matlamat penting. Kalau tidak kita akan ikutlah main siapa. Macam saya kata tadi, yang budak-budak muda tadi, yang Gen X, Y, Z ni, Gen yang terbaru, Y, Z ni yang paling teruk lah sekarang ni. Ambil mana yang boleh ambil. Sekarang ni kalau pergi sekolah, tahu tak ada budak tak nak belajar. Budak sekarang tak nak belajar tu, dia kata apa? Dia nak jadi influencer. Saya nak jadi YouTuber. Sebab YouTuber boleh kaya, dia kata. Okey, silakan. Saya cakap dia, jadi YouTuber, simple je saya kata. Dulu kita ada zaman chatting MIRC, Mamak Kampung, ASL please, Akom, Walam, Ketna, nah, kan, dom. Asal mana? Asal no. Jom jumpa. Ketna. Pudu dulu. Jumpa kat Pudu. Jalan apa dia? Lot 10. Oh dulu Lot 10 kira hebat lah. Balik ada Lot 10 ni kan. Member dulu. Sekarang mana tak jumpa kat situ. Mana Pevi? Kan? Betul tak kan? Iya, dulu masa saya belajar kat UiTM kat London dulu. Alur Gajah Melaka. Lendu dulu kita student dekat Alur Gajah. Ada ke yang belajar kat UiTM Melaka? Ada tak? Oh ada. Dulu masa zaman saya dulu, kita sebut jom kita lepak dekat Alur Gajah. Generasi lepas 3-4 semester lepas tu, jom lepak dekat AG. Ya Allah nak muntah aku ni. Dia berubah benda tu. Tu sebab saya kata tadi target ni kena ada. Dia orang ni bila tak ada target dia sapu. Main ambil. Tak ada target. Janji kita ada, janji tu, janji ni. Tu sebabnya bila budak tadi kata nak jadi influencer, saya kata simple je. Lepas ada mak-mak chatting, tiba-tiba kita ada Friendster. Tiba-tiba kita ada tiba-tiba ada ni Facebook. Lepas ada Facebook, kita ada BBM, BlackBerry Messenger. Setahun lebih juga masa tu trending tu. BBM Messenger, letak gambar ni, letak kod ni, tiba-tiba keluar bunga. Dahsyat betul lah. Masa mesej tu kan. Kononnya berlumba-lumba masa tu BBM. Lepas tu tiba-tiba kita ada Instagram. Kau tak ada IG ke? Ingat dah habis latest lah. Ada pula TikTok. Saya dengar tahun depan akan keluar satu lagi, Lato-Lato. Saya dengar tak adalah. Tapi bayangkan benda tu berubah. YouTube pun masa bila yang meletup sangat YouTube ni? Waktu PKP. Betul tak? Sebelum ni orang tak ada. Atas sekat tengok lah. Dalam YouTube ada. Macam tu je. Tapi dia makin memuncak naik dia waktu PKP. Tapi tu saya kata, berapa ramai orang yang sanggup memperbodoh-bodohkan diri dia sebabkan konten. Buat apa saya kata? Joget-joget, tunjuk dengan orang. Lepas tu harapkan follower tinggi. Saya katakan dia, simple je. Katalah tiba-tiba YouTube jadi tak relevan. Alangkah baiknya waktu kau jadi YouTuber, jadi influencer, dalam masa yang sama kau seorang doktor pakar. Saya cakap dengan student tu. Alangkah baiknya dalam masa yang sama kau ada seorang eksekutif di sebuah syarikat korporat. Alangkah baiknya kau sambil kau jadi influencer, kau merupakan seorang personality, penceramah. Contoh, saya tak cakap saya, ataupun kau seorang doktor pakar. Jadi kalau pun tu tak ada, kau masih ada satu yang disebut sebagai career, matlamat. Tu saya cakap, apa guna kau jadi YouTuber tapi bodoh kau melantun-lantun, buat apa? Saya kata, nak survive macam mana? Cakap. Berapa orang yang pening kepala hari ni, tiba-tiba dia dah jadi tak relevan. Dulu muncak-muncak tak. Dulu ingat tak? Ada sahabat kita yang berbangsa India yang masak tu. Apa? Pavitra apa semua? Yang masak tu kan. Orang canak-canak orang nak tengok dia punya YouTube dia. Tiba-tiba macam nak orang semua follow dia. Hari ni tak ada kawan. Mungkin adalah dia buat kat channel lain apa semua, tapi maknanya dia kena sentiasa memperbaharui benda yang kita nak buat. So matlamat kena ada. Kalau tak, hidup kita ni macam naik kapal, bantailah ke mana je. Masuk dalam gua, bawa lampu pelita. Tapi tak tahu nak pergi mana. Kita nak pergi mana ni? Banyak lubang sana sini. Mana satu nak keluar ni? Kita tak tahu. Matlamat kena ada. Ketiga,
Dalam hidup kita, dalam bekerja, pastikan tahu apa prioriti kita, keutamaan kita. Dalam dua perkara yang bertembung, mana nak utamakan dulu? Aku nak sangat pergi bercuti, aku nak pergi bercuti. Tetapi kalau dalam keadaan itu, dalam keadaan masa yang sama, kita banyak kerja yang kita perlu komitmen selesaikan, mungkin kerja perlu selesaikan dulu. Sedangkan yang tu mungkin ada masanya kita akan selesaikan. Nampak tak? Keutamaan dalam hidup kita, kita kena susun betul. Kemudian seterusnya, fikir kebaikan semua. Apa juga yang kita lakukan, fikir kebaikan semua. Sebab kita tak boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia? Tak ada. Tak ada. Tukang gunting pun tak boleh gunting rambut sendiri. Pakar bedah tak boleh bedah diri sendiri. Boleh bedah diri sendiri. Pisau. Tu penyepit skalpel tu ambil. Cepat bius dah tak ada. Bohong cerita. Ya? Tak? Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri? Tak ada. Tak apa. Aku besok mati kau tak susah. Kau balut je, aku panel, aku guling masuk dalam lubang tu. Kau nak mati apa? Tak ada. Kan? Hidup kita ni kadang-kadang ada masa kita perlukan orang lain. Bukan bergantung, perlukan orang lain. Tu kena faham. Ya? Dan bila kita katakan fikir kebaikan semua, contoh kita buat bersatu perkara dekat tempat kerja kita buat, aku tak puas hatilah dengan Datuk Rashid ni. Contoh kita pembelas dah lah, tak gunalah, tak kita type dekat dalam media sosial. Benda yang kita buat ni, bila kita tak fikir, terbantai. Bukan semua orang yang tak suka Datuk Rashid. Mungkin ada seorang tu tak suka tak apa benda, tak isu dia. Sekali semua orang baca, bila semua orang baca, pertama orang bash balik dia. Kau apa benda lah, tak ada benda lain ke kau nak tulis? Tak boleh jaga ke? Itu satu. Yang kedua, menjatuhkan reputasi organisasi. Itu sebab kata kena fikir kebaikan semua. Kena fikir semua. Bila kita buruk-buruk, saling memburukkan antara satu sama lain, akhirnya organisasi kita ni jadi cemohan. Dan orang cakap tak bagus lah itu, UMW tu semua mengarut. Kau janganlah, kalau dia minta kerja, kau tak boleh minta kerja sana, suasana tak bagus. Suasana kerja sana bagus. Share yang baik-baik je. Mana tak bagus, tempat rehat dia, wow. Tempat dia santai, duduk terbenam, dapat buah, apa tadi buah tadi? Apple cherry. Tak sempat habis dah pergi ceramah. Enggak, duduk baru kejap-kejap, dah boleh mula dah. Ni baru nak makan. Cakap tapi okey, tempat tu memang tempat rest, relax, tenang. Dia share benda-benda yang baik lah. Kan? Parking banyak. Macam mana? Ada kat bawah kapak ada. Iyalah, saya kata parking ada kat bawah, atas kan. Iya. Tak, maksudnya kita cari yang positif.